Sambutan Tahun Baru Cina, semarakkanlah perpaduan dan eratkan lagi hubungan tanpa mengambil kira perbezaan. Saksikan kemeriahannya bersama kami. Pastinya Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Sempena peralihan tahun baru mengikut kiraan kalender lunar ini, Mira dan kru penerbitan ingin mengucapkan Sinian Kuai Le buat seluruh masyarakat Tionghoa yang meraihkannya. Semoga sambutan kali ini membawa kemakmuran dan memberi kebahagiaan tak terhingga buat anda dan seisi keluarga. Diharapkan masyarakat majmuk di Malaysia terus mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain. Kemeriahan sambutan perayaan ini turut memberi peluang untuk mengenali budaya dan memahami adat serta tradisi masyarakat Cina. Menarik di Nona minggu ini. Kerana dalam tradisi Cina, dikatakan bahawa laki bambu ini dia akan mendatangkan banyak rezeki. Jika dia menjadi kuning, ia bermakna bahawa ia telah tolong awak mengelakkan nasib yang malang. Jadi ini adalah salah satu yang paling famous lah. Setiap kali kita berkumpul untuk makan besar adalah Yisang. Ini adalah kegemaran saya dan semua orang juga. Chinese New Year sudah sampai, mesti nak makan besar. Udang dia bermaksud dengan Kantonis. Ha, itu Xiu Ha Ha. Senyuman anda akan jadi lebih manis sepanjang tahun. Mengambil inspirasi daripada budaya peranakan, konsep hiasan dekorasi serta hidangan restoran rasanya steamboat menarik perhatian dan menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Terletak di Pavilion Elite, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, restoran ini mampu memberikan anda pengalaman menjamu selera dalam suasana mewah dan elegan. Hidangan steamboat premium ala Nyonya yang disediakan di sini diolah mengikut cita rasa rakyat Malaysia yang terkenal dengan kepelbagaian budaya. Kepada anda yang inginkan ruang privasi untuk menikmati juadah bersama keluarga ataupun teman, bilik khas buat pelanggan ada disediakan. Bagi menyerikan lagi sambutan Tahun Baru Cina, semestinya kediaman masing-masing ingin dihias cantik. Perhiasan dekorasi yang dipilih harus bersesuaian dengan kepercayaan masyarakat Cina. Tidak hanya digunakan sebagai dekorasi rumah, hiasan pokok dan barangan dekor juga turut dijadikan sebagai pemberian hadiah buat teman dan keluarga di musim perayaan. Nona berkesempatan menjengah ke Wang Tai 54 bagi melihat variasi hiasan tradisi untuk sambutan perayaan tahun ini. Sudah menjadi kelaziman, sambutan sesebuah perayaan pasti lebih meriah dengan pelbagai hiasan serta dekorasi menarik untuk membangkitkan suasana. Penggunaan tumbuhan seperti pokok buluh antara hiasan yang paling sinonim dengan sambutan Tahun Baru Cina. Antara hiasan yang paling popular adalah laki bambu, pineapple bambu ataupun pokok limau yang sampai 6 kaki pun ada, kekwa ataupun persivilo ataupun kalancho. Perhiasan ni sangat famous sebab ia dilihat sebagai satu tanda yang tahun baru sudah sampai dan ia juga melambangkan nasib yang baik untuk tahun yang baru ini. Kerana semua dekorasi ini adalah handmade, setiap dekorasi perlu lebih kurang
45 ke 90 minit untuk yang kecil. Kalau set yang besar, ada kala perlu sampai 2 hari untuk disiapkan. Hiasan dan dekorasi pada setiap pokok amat penting kerana ia membawa makna yang tersendiri. Pantang larang serta tradisi perayaan juga perlu diambil kira. Dalam tradisi Cina, dikatakan bahawa laki bambu ini dia akan mendatangkan banyak rezeki. Dan juga warna dia, jika dia menjadi kuning, ia bermakna bahawa ia telah tolong awak mengelakkan nasib yang malang. Jadi ini adalah salah satu yang paling famous lah. Lagi satu adalah pineapple bambu. Dalam bahasa Cina, pineapple bambu adalah Wong Lai ataupun juga bermakna Ong Mari. Untuk setahu kita memang tak apa pantang larang lah asalkan guna warna-warna yang sering digunakan. Contohnya adalah warna merah, okey, dan kuning. Ini adalah warna yang sering digunakan untuk semua dekorasi kerana ia juga adalah warna yang dinampak dalam pakaian tradisional Cina seperti Cheongsam. Pemilihan serta kombinasi warna pada setiap hiasan juga memberi makna yang berbeza. Masyarakat Cina percaya warna merah membawa nasib yang baik dan kebahagiaan buat keluarga. Manakala warna kuning pula memberi tuah kerana ia kelihatan seperti emas. Setiap tahun ada lain-lain punya jenis zodiak lah. Jadi tahun ini adalah tahun Arnab. Jadi kita buat ini sebab macam seperti sejenis konsep yang sesuai untuk tahun ni lah. Sebab dia melambangkan bahawa tahun ini adalah tahun Arnab. Jadi kita ikut je lah. Contohnya untuk tahun yang sebelum ni kita pernah buat tahun lembu ataupun tahun tikus. Dan setiap tahun kita akan tukar dia punya hiasan lah untuk sesuai tahun itu. Hyacinthus dan pokok bambu adalah antara tumbuhan hiasan yang menjadi tumpuan dan mendapat permintaan yang tinggi ketika perayaan Tahun Baru Cina kerana ia mudah untuk dijaga. Kita categorize outdoor dan indoor saja. Contohnya kalau outdoor kita mengsyorkan untuk ambil limau, pokok limau sebab itu sesuai untuk letak di luar. Kalau di dalam kita akan recommend untuk letak lucky bamboo set, pussy willow dan pineapple bamboo set. Ini adalah yang boleh tahan lama dan sesuai untuk letak di dalam rumah dan tidak maintenance dia sangat kurang je, cuma perlu letak air. Kalau untuk buah tangan dan hadiah, kita recommend untuk dapatkan apa-apa set yang kita buat. Yang contohnya set yang kecil tu sangat sesuai untuk buah tangan sebab dia nampak sangat cantik dan menarik. Sebab warna dia sebanyak dan banyak comel juga. Bagi masyarakat Tionghoa, dekorasi tumbuhan bukan sahaja merupakan antara simbolik tuah, tetapi hiasan yang disulami dengan warna yang bersesuaian turut mampu menaikkan lagi seri ruang dan kediaman ketika sambutan Tahun Baru Cina. Hai semua, saya Suki Lo. Suki ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina 2023. Semoga tahun baru ini membawa tuah buat semua, dipermudahkan segala urusan dan dibuka pintu-pintu rezeki dan kebaikan buat kita semua. Harap kita semua dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dijauhkan dari segala keburukan dan wabak. 祝大家身体健康，笑口常开，心想事成，兔年吉祥，恭喜恭喜！ Hari ini Mira tidak berseorangan kerana Mira ditemani pelakon wanita jelita yang juga bekas ratu cantik dan pernah mewakili Malaysia di pertandingan Miss Chinese International 1997. Ying Li Tan. Apa khabar Ying Li? Khabar baik, Mama. Selamat Tahun Baru Cina buat Ying Li dan juga sekeluarga. Macam mana sambutan pagi tadi? Pagi tadi saya sembahyang nenek moyang semua dengan sambutan dengan keluarga. Ada ibu saya, kakak saya, saudara mara semua ada dekat rumah. Ramai, memang cukup meriah. Okey, kabarnya Ying Li berasal daripada keluarga berdarah campuran. Mungkin Ying Li boleh kongsikan sedikit? Nenek saya dia adalah orang Nyonya daripada Penang. Lepas tu mak saya dia orang Siam daripada Thailand.
bapa saya orang Malaysia atau saya orang China. So that's why kita dapat macam berkongsi keistimewaan budaya yang lain-lain. Ya, betul tu. Membesar dalam keluarga daripada pelbagai campuran budaya, pastinya Yingli cukup bertuah kerana dapat merasai kemeriahan pelbagai perayaan adat serta kepercayaan. Baiklah, apa perkara paling Yingli nantikan setiap kali sambutan Tahun Baru Cina? Yang saya tak sabar tu adalah untuk memasak. Sebab selalu kan kita kena kerja, kita kena syuting. Bila sampai masa ini, saya kena memasak. Sebab kita akan makan makanan yang macam nyonya, Chinese, Cina sikit. Lepas tu dengan siam. Campur dengan apa tu? Masakan yang pedas-pedas sikit. Sejak umur berapa pandai masak tu? Sejak kecil mak saya sudah ajar macam mana masak, potong bawang selalu sebab siam punya makanan dengan kita Malaysia punya dengan Cina punya dia lain. So kena belajar semua. Memang cukup hebat. Selain dapat belajar, keharmonian hubungan antara keluarga berbilang kaum juga dapat dieratkan melalui asimilasi budaya. Baiklah, ikuti kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina bersama Dr. Siti Hajar Muhammad Hanif serta keluarga suaminya Iskandar Chai Yung Sang yang berdarah kacukan Cina dan India dalam segmen Inspirasi. Sambutan Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang sentiasa dinantikan oleh masyarakat Cina di serata dunia. Pelbagai persiapan diatur rapi bagi memastikan sambutannya meriah walaupun diraikan secara sederhana. 8 tahun menjalankan ikatan perkahwinan, Dr. Siti Hajar Muhammad Hanif dan suami Iskandar Chai Yung Sang yang berdarah campuran Cina dan India berkongsi keunikan sambutan perayaan Tahun Baru Cina yang diraikan bersama keluarga tercinta. Percampuran budaya antara masyarakat Melayu, Cina dan India dalam keluarga ini ternyata memberi kelebihan buat mereka untuk memahami dan mendalami adat serta tradisi budaya masing-masing. Biasanya saya memang akan dekat KL. So dari KL tu saya dah start prepare dah lah. Maksudnya barang-barang decoration. Lepas tu buah-buah, air semua tu memang kita akan beli. Sebelum 2 hari tu kita dah sampai kat kampung lah, kampung family. So after that dari sini pula kita akan kemaskan rumah dengan parent kita sekali lah. So dari rumah parent kita akan pergi pasar, akan belikan barang-barang untuk hari yang New Year pertama tu, hari reunion dinner. So kita akan masak semua sekali lah. Kita tiap tahun pun sama, semua adik-beradik, mak ayah, semua sekali. Tiap tahun kita sekali, itu yang paling seronok lah. So Chinese New Year yang paling penting is reunion. Maknanya kita semua family sekali dengan parent, mostly dengan parent lah, parent dengan family. Itu yang paling penting Chinese New Year ni. Kemeriahan persiapan Tahun Baru Cina pastinya lebih dirasai apabila dilakukan bersama ahli keluarga yang lain. Bagi Dr. Hajar, dia sangat bersyukur kerana kehadirannya disambut baik oleh keluarga suaminya. Biarpun terdapat perbezaan daripada segi adat dan tradisi, ia tidak langsung menjadi penghalang buat dia dan keluarga mertua untuk beraya bersama. Yang pertama dari segi makanan lah. Kalau waktu dulu, kalau saya dengan family saya, most of the time makan masakan Melayu atau paling kalau macam masakan India, roti canai, semua tu biasa. Bila dah berkahwin dengan suami yang mix berbangsa Cina dengan bangsa India, so makanan memang varieties banyak. So kalau macam sekarang ni kena ada steam chicken ataupun ikan masak tauco, udang masak kamhyong. So semua tu yang pertama makanan lah. Makanan jadi more banyak lagi choice. Bagi Ibu Iskandar, perbezaan agama antara dia dan menantunya tidak pernah menggugat hubungan baik mereka. Oh, sekarang ada menantu memanglah happy. Dah masa anak-anak masa kecil-kecil kan. Tu yang lain lah. Sekarang dah ada menantu,
happy lah dah dapat cucu, balik ke rumah, sonoklah beraya. Bila masa semua ada anak-anak balik, barulah raya pun sonok. Anak-anak tak ada balik, apa sonok. Ada lagi seorang dekat luar negeri. Tapi saya apakan dia masak tu, dia sukalah. Kata, saya tanya jugalah. Ajak suka apa masak kan Mami. Dia tanyalah Mami apa masak. Lepas tu dia pun slow-slow lah. Dia kan apa makan tu semua. Apa tu saya pun tengok menantu yang macam mana yang suka. Macam kita masakkan, dia suka makan halia. Saya pun tanyalah macam mana ajak nak suka cakap dengan Mami masakkan. Saya tak ada masalah. Dia kata, Mami macam ini masak, sedap katanya. Okeylah saya follow macam itulah. Goreng ikan ke, steam ikan ke. Apa kan cara dia suka, saya ikut. Bukan saya kata, saya buat you makan, tak ada. Tanya juga. Anak-anak pun sama juga. Saya tanya juga, dua orang nak makan apa? Suka apa mak tu masakkan. Membesar dalam sebuah negara majmuk dan terbiasa dengan pelbagai perayaan kaum dan bangsa yang berbeza, Dr. Hajar tidak kekok untuk menyesuaikan dirinya bersama keluarga suami. Saya raised up dalam komuniti yang mix, ada Melayu, Cina, India. Cuma mungkin dari segi untuk menyesuaikan diri, satu bahasa lah, sebab bila balik ke kampung, of course saya kena belajar bahasa kampung dia, bahasa Hakka. Yang tu memang nampak different. Lepas tu saya sendiri memang kadang tengok dekat TV atau tengok kawan-kawan celebrate reunion dinner waktu Chinese New Year. Tapi sekarang saya sendiri dapat merasakan. And then yang lain tu, kalau kat rumah saya sebelum ni memang tak adalah alat-alat macam chopstick ke apa semua, tak ada. Tapi selepas kahwin, ada dah kena beli chopstick dekat rumah. Latar belakang agama dan budaya yang berbeza jelas tidak menjejaskan ukhuwah keluarga ini. Amalan tradisi seperti penyediaan yisang mampu mengeratkan lagi hubungan. Sama seperti masyarakat Cina yang lain, aktiviti makan besar menjelang sambutan Tahun Baru Cina adalah antara perkara yang dinantikan oleh keluarga bahagia ini. Hidangan wajib seperti yisang menjadi simbolik kemewahan dan kemakmuran mengikut kepercayaan tradisi masyarakat Cina. Hari Raya Cina pun kena prepare juga. Sekarang nak kena beli congsam untuk budak, baju, nak kena matchkan semua, nak kena pakai baju merah sebab dia orang cakap Ong pakai baju warna merah. So Hari Raya Cina memang raya pertama tu memang akan pakai baju merah. So semua kena prepare. Dapat join sekali masa makan reunion dinner tu semua memang itu experience baru untuk saya lah, pengalaman baru untuk saya, memang yang saya tak pernah rasa. Sebab sebelum ni kalau celebrate Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidilfitri, sekarang ni saya dapat celebrate juga macam time Deepawali ada muruku, kalau Raya Cina ada buah orange, yang tu semua yang sebelum ni mungkin tak pernah prepare, sekarang ni setiap tahun kena prepare. Kalau dulu pergi supermarket dapat angpau ke apa, simpan tak pakai pun untuk Chinese New Year, sekarang memang ambil lah angpau tu. Parent I sekarang ni yang paling lain salam. Maknanya sebelum ni tak adalah party sangat. Salam, cium tangan semua ni lah. So bila isteri dah ada, so kerap lah benda tu. So dia orang pun rasa macam seronok. Sentiasa menghormati antara satu sama lain menjadi faktor utama keharmonian hubungan keluarga ini. Walau apa sahaja perayaan yang disambut, pasti memberikan 1001 kenangan manis kerana ia diraikan dengan penuh keikhlasan tanpa mengambil kira jurang perbezaan. Saya berharap lagi bagi masa saya untuk belajar lebih banyak lagi perkataan baru untuk bahasa Hakka, so that saya boleh join berkomunikasi dengan dia punya saudara mara. Sebab kadang-kadang bila berkumpul sama, saya faham sikit-sikit, tapi untuk catch up bila diorang cakap terlampau laju tu mungkin tak berapa nak faham sangat lah. Saya harap this time around mungkin kalau macam lebih banyak perkataan yang saya belajar, saya boleh join in sekali. Sayur udang. Itu Sifan itu? Sifan. Sifan. Mama. Mama. Sifan. Sifan mama. Mama. Oi. Rồi Sifan, Meme giờ Sifan. So harapan saya untuk tahun ini, hubungan antara saya, isteri saya dengan adik-beradik dan mak ayah lagi rapat. Kami dari keluarga Chai ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Fa Chai, Xing Nian Kuai Le.
Gongsi, gongsi, gongsi ni. Halo, apa kabar semua Ambercha di sini? Tahun baru Cina ini adalah tahun Rabbit. Kita semua percaya tahun Rabbit ini akan menjadi tahun yang lebih hebat sama dengan lebih bagus. Menurut kalender lunar, 2023 ditanda sebagai tahun Arnab. Bagi masyarakat Cina, zodiak Arnab melambangkan kecerdasan, kepantasan dan ketenangan. Ini yang Mira nak tanya Yingli ni. Bagaimana tahun Arnab membawa tuah bagi kepercayaan masyarakat Cina? Bagi masyarakat Cina, pada tahun ini, tahun Arnab, tahun ini bagus. Sebab Arnab kan dia diam-diam, lepas tu dia comel, lepas tu dia tanggas. Tapi dari segi feng shui untuk masyarakat Cina, tahun ini agaknya macam kita kena jaga sikit kemalangan sebab dia akan masuk tahun macam api daripada feng shui. So kita kena jagalah beberapa perkara macam ini. Baik. Dari segi adat dan budayanya bagaimana pula? Mungkin ada pantang larang yang perlu dipatuhi sebelum ataupun semasa sambutan perayaan Tahun Baru. Bagi orang Cina zaman sekarang ni dia kurang pantang. Disebabkan semua sekarang rumah cantik-cantik semua kemas, bukan macam dulu kan kita kena bersihkan rumah apa-apa. Tapi sekarang macam kalau rumah tu dia sopan, cantik dengan berbunga semua bagi harum untuk rumah pertama hari itu. Itu saja. Baiklah, seperti yang kita lihat, pelbagai jenis menu yang terhidang di hadapan Mira dan juga Yingli. Nampak sedap-sedap kan semuanya? Baiklah, memang sudah menjadi kebiasaan dan juga tradisi masyarakat Cina untuk berkumpul dan menikmati hidangan makan besar bersama keluarga dan teman sempena Tahun Baru Cina. Betul tak Zoe? Sebelum kita menikmati dan juga berbual lebih lanjut mengenai hidangan wajib serta simbolik juadah yang dihidangkan, apa kata kita saksikan dulu segmen Air Tangan. Chef Jia Liwo berkongsi resipi istimewa udang steam bawang putih bersama Suhun. Kongsi ni ya, kongsi ni. Chinese New Year sudah sampai, mesti nak makan besar. Kalau makan besar, mesti nak makan udang. Sebab udang dia bermaksud dengan Kantonis. Ha, itu siu ha ha. Senyuman anda akan jadi lebih manis sepanjang tahun. Second, kita mesti nak makan ayam. Ayam bermaksud dengan ji, itu ji xiang. Ji xiang itu lucky. So kalau you makan ayam kan sepanjang tahun, you akan bertuang. Saya sudah tak sabar nak sharekan resepi saya dah. So hari ini saya akan sharekan bawang putih emas steam with udang galah with soun. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini ialah udang galah, bawang putih, daun bawang, cili merah, suhun, garam, sos tiram, gula, minyak bijan. First kali kita punya udang galah kan, saya akan potong jadi dia dua sebab lebih senang masak. Okay, first dia punya kepala sini yang tajam. Sebab ini tajam-tajam kan, dia mesti nak potong dulu sebab sebab kita makan besar kan, ada orang tua, ada kanak-kanak makan dekat rumah. So kalau you tak ada potong bahagian-bahagian tajam kan, dia banyak bahaya. So kanak-kanak makan kan, dia akan kena tercocok lah. So dia punya mulut akan darah. Saya akan sediakan 4. So buka 2 dia akan jadi 8. 8 dia bermaksud lah. Kalau Chinese kan dia memang banyak suka 68. Sebab itu 8 kan dia masuk dengan huat. Huat itu sama dengan laki lah. Okay, sama. Kalau you sediakan nombor-nombor cantik, you akan banyak huat lah. Okey, kalau you takut udang galah susah nak dapatkan, kalau you guna udang biasa pun boleh. Tapi nak guna besar sikitlah sebab kita makan besar. Bagi mempercepatkan proses mengukus, belah udang kepada 2 bahagian. Selain mampu menerbitkan rasa yang lebih enak, isi udang juga akan masak dengan sempurna. Okey, sebab kita akan letak soun dekat bawah. Soun ini you redam dengan air biasalah, tak payah air panas atau air sejuk lah. Air suam saja, lepas tu you redam agak-agak dia 10 minit, bagi dia lembut saja.
Okey, susun dengan cantik dekat atas. So, sekarang kita mesti nak sediakan yang banyak penting punya bawang putih sos. Bawang putih ini agak-agak saya guna 300 gram. Saya sudah blend. Lepas tu kalau you nak cuci pun boleh. Cuci tapi you nak tapis keringkan dia. Okey, so sekarang sini ada 300 gram. Saya akan keluarkan dia punya separuh dekat sini. Lepas tu kita masukkan gula. Nah, brown sugar atau gula biasa pun boleh lah. Okay? Lepas tu sos tiram. Minyak bijan sikit bagi dia lagi wangi. Kalau Chinese masakan dia memang banyak suka guna ini minyak bijan. Okey, bagi garam sikit. Kita kacaukan dia dulu. So kalau kawan-kawan Malay kan kalau dia suka yang pedas kan boleh tambahkan cili padi ke dalam, lepas tu kacau sama-sama boleh. Siapa punya rumah kan yang tak ada minyak bijan kan, tak payah tambah pun boleh lah. Kalau you ada kan, tambah lagi dia boleh jadi lebih wangi, lebih sedap. Masukkan minyak. Kita boleh masukkan bawang putih. So kalau bawang putih kan saya suka, saya dah siap blend, lepas tu saya lagi tapiskan dia kering. Sebab kan dia punya bawang putih kan, you ada cuci kan, dia tidak akan lekat dengan kuali kita. Nanti goreng kan dia akan jadi lebih cantik. So ini kan masakan dia banyak special punya. Sebab bau kan sudah wangi, makan mesti jadi lebih sedap. Chinese New Year kan mesti suka makan yang warna emas punya barang. Itu sama dengan emas lah. So you makan warna emas kan akan jadi ong-ong. So ini agak-agak ambil 2 minit sampai 3 minit untuk goreng lah. So nampak dia ada sikit garing-garing, kita terus boleh keluarkan dah. Lepas tu kita masuk ke garlic yang belum goreng. So kenapa saya nak buat macam ni leh? Sebab macam ni kan dia punya garlic kan akan jadi lebih wangi. Sebab dia ada dua rasa. So kalau you guna garlic yang ada goreng dengan mentah kan, dia ada dua next punya wangi. Lepas tu kita boleh letakkan bawang putih ini dekat atas udang. Ini udang kan dia ialah makanan laut kan. So dia akan keluar jus-jus laut dia. Okey, so jus-jus laut dia kalau dia keluar kan, dia akan diserap dengan kita punya soun. Kalau siapa yang lagi suka bawang putih kan, silakan tambah lebih banyak punya bawang putih. Okey, sekarang kita boleh sediakan satu air didih. Okey, sekarang air kita sudah didih kan. Masukkan udang galah kita. Okey, kita tutupkan cover, steamkan dia 3 minit. Okey, sekarang dekat masa tunggu kan kita boleh sediakan sayur-sayur, ingredient yang letak dekat bahagian atas punya. Cili merah. So semasa kita letak dekat atas kan boleh nampak hijau, merah. So dia akan nampak lebih colourful, lebih minat nak makan, lebih appetizing. So dia spring onion kan, kalau you makan kan dekat Chinese punya meaning kan itu sama dengan chong. Okey, chong itu sama dengan chong ming. Itu jadikan lebih bijak lah spring onion. Okey, dah 3 minit lah. Jom kita tengok hasil dia. Cantik tu. Okey, terus buka kan boleh terus bau dia punya rasa-rasa udang dengan bau wangi dia punya garlic. Akhir sekali taburkan cili merah bersama daun bawang yang telah dicincang sebagai hiasan. Okey, so ini dah siap lah golden garlic with udang galah lagi ada soun. So kenapa saya akan pilihkan resipi ini share dekat sini? Sebab kan resipi ini cepat, ringkas. Wah, 真的很好吃哦 ，best 哦！ Saya Chef Jia， 祝大家新年快乐，身体健康， dan mengucapkan selamat tahun baru Cina. Selamat mencuba. Resepi mudah ini bukan sahaja boleh dinikmati bersama nasi atau roti, malah turut sesuai digandingkan bersama hidangan sayuran dan ayam bakar. Simbolik penggunaan udang dan bawang putih menjadikan masakan ini sebagai menu yang sesuai disajikan ketika sambutan Tahun Baru Cina. Yingli, apa makanan kegemaran Yingli setiap kali berkumpul untuk makan besar? Setiap kali kita berkumpul untuk makan besar adalah yisang. Ini adalah kegemaran saya dan semua orang juga. Disebabkan dia berwarna-warni, lepas tu dia sehat. Apa simboliknya menu yisang ini?
Sebenarnya yisangnya datang daripada China. Dulu nelayan kan, dia orang makan ikan, yu itu ikan supaya dapatkan betul, lepas tu dapatkan berniaga yang baik, berhubungan yang baik, semua orang bersihat sebab ayat-ayat dia disebabkan makanan dia berwarna-warni dengan healthy. Seperti yang kita lihat, yisang ini terdiri daripada bahan-bahan sayuran. Bolehkah kita campurkan udang bersama yisang ini? Sebenarnya boleh. Kita boleh campurkan udang, kita boleh campurkan jellyfish, kita boleh campurkan abalone. Ikut selera kita. Ya, ikut apa yang kita orang suka. Banyak yang Mira dapat belajar daripada Yingli hari ini. Sebelum kami menikmati juadah yang telah dihidangkan, mungkin Yingli boleh kongsikan sedikit perkembangan terkini Yingli. Baiklah, perkembangan saya sekarang ini saya tengah producing movie Nyonya Rongeng dan saya adalah salah seorang penerbit juga. Lepas tu ada banyak kerja kena selesaikan, tiap-tiap hari kena ada meeting. Maknanya Yingli penerbit, pelakon. Ya. Wow. Baiklah, yang pastinya terakhir ucapan tahun baru buat semua penonton Nona, terutamanya peminat-peminat Yingli sendiri. Baiklah. Saya dari sini mengucapkan Tahun Baru Cina kepada semua orang yang menyambut Tahun Baru Cina di Malaysia dan saya di sini kongsi Fatai kepada semua orang dan good health and good well. Terima kasih Yingli kerana sudi bersama kami hari ini. Semoga Yingli terus sukses dan gembira selalu. Jom kita tunggu apa lagi? Kita makan. Yisang. You ajak I macam mana nak makan. Okey. Ketika musim perayaan Tahun Baru Cina, tidak lengkap rasanya jika tidak diserikan dengan kemeriahan tarian singa. Persembahan tradisi ini diwarisi oleh majoriti masyarakat Cina, namun keunikannya turut menarik minat kaum lain untuk mempelajari budaya ini. Selain memerlukan stamina yang kuat, setiap peserta yang terlibat juga perlu berani untuk melakukan aksi tarian singa yang melibatkan pergerakan berisiko tinggi. Saksikan ketangkasan 6 beradik berbangsa Melayu dari Gertak Sanggul Pulau Pinang yang mahir dalam persembahan tradisi masyarakat Cina ini. Terletak di kawasan yang agak jauh dari bandar Georgetown, di sinilah markas latihan tarian singa bagi anak-anak muda berusia antara 6 hingga 31 tahun. Gerakan akrobatik serta bunyi paluan gong, gendang dan simbal yang dimainkan oleh ahli Persatuan Kebudayaan dan Sukan Melayu Pulau Pinang sentiasa menceriakan suasananya. Antara yang paling mencuri perhatian ialah kelincahan 6 beradik berbangsa Melayu yang sangat mahir dalam seni warisan masyarakat Cina ini. Dulu time saya umur 6 tahun, saya ikut ayah saya pergi dekat member dia. Member dia bawa pergi tengok tarian singa. Saya dari kecil memang minat aktiviti lasak. Saya mula minat lah. Sebab dia duduk lompat tiang, dia macam lasak. Saya minat, saya tanya ayah saya nak masuk boleh tak? Dia bagi. Start situ, saya mula belajar macam mana nak main lah. Bagi saya, masa tu time tu saya umur 6 tahun. Sebelum pergi training tu, hari tu ayah bawa pergi tengok abang main pertandingan lah. Lepas tu rasa macam ada minat sikit. Esok tu masa abang pergi training, ayah terus hantar pergi naik training. Selalu main singa kan semua ikut sekali satu family. So adik pun tengok macam mula ada minat. Terus slow-slow dia pun try masuk. Cita-cita dan impian anak-anak ini tidak mungkin tercapai
tanpa restu daripada kedua ibu bapa mereka. Bagi Muhammad Farul Nizam, dia memberi sokongan penuh buat anak-anaknya mempelajari seni tradisi kaum Cina ini. Bagi saya, kira macam anak saya dia minta nak masuk tarian singa. Saya izinkanlah. Pasal salah satu dia boleh memahirkan lagi bahasa Cina, boleh fasih lagi lah. Abang kawan saya dia ajar tarian singa. Dia sifu sana. Kira saya pergi tanya dia lah macam mana nak masuk, boleh ke tak boleh. Pasal kan kita kan orang Melayu kan. Bukan semua orang boleh masuk. Bila tanya dia kata boleh, saya terus hantar. Alah bisa tegal biasa. Walaupun pada awalnya berasa sedikit gentar untuk mencuba sesuatu yang baru, rasa minat yang mendalam terhadap bidang ini mengatasi segalanya. Latihan yang dijalani hampir setiap malam ternyata membuahkan hasil. Saya main dalam bahagian kepala. Kepala tu memang normal lah, berat. Saya mula tu main daripada darjah 1. Darjah 1 masa baru start tu memanglah rasa takut, rasa berat, memang tak tahan. Tapi lama-lama tu bila dah stamina dah okey, dia kuranglah sikit. Kepala singa ni kalau nak tengok memang susah lah sebab nak kena kawai. Nak kena kawai kepala, mulut dia, mata dia. Tu kena training betul-betul lah, tak boleh main-main. Kalau sekali main-main, dia kalau jatuh dia akan cedera, dalaman, luaran semua akan cedera macam tu. Cedera tu normal lah, pernah lah sekali tu masa training atas meja. Partner belakang kena goyangkan kaki. Masa goyang tu tak stabil badan, jatuh ke belakang. Belakang tu kepala terhantuk sikit lah. Tentu saya berlatih. Saya cuba nak ingat step dia lah. Saya lari-lari jatuh kat bawah. Kena kaki kiri. Tentu sebulan juga lah nak sembuh. Lepas tu yang kali kedua yang tak boleh lupa dan berlatih, belakang saya terkepak lah. Tapi walaupun saya banyak kali jatuh, banyak kali cedera, ya tetap tak patahkan semangat saya lah nak berlatih tarian singa ni. Penglibatan mereka dalam seni tradisi yang menjadi simbolik kepada agama dan bangsa lain pastinya tidak dapat lari daripada menerima kritikan segelintir masyarakat yang tidak berfikiran terbuka. Namun bagi keluarga ini, selagi tidak melampaui batas agama Islam, minat mereka tetap diteruskan. Ada kritikan, tapi bagi saya kritikan tu pun boleh membina kita lagi. Kan macam main dekat toko kan. Kan tokong mereka sembah kan. Bila dekat sana macam anak-anak saya mereka tak main kepala. Mereka main alat muzik. Alat muzik dia tak ada masalah bagi kita. Bagi saya, bila sesetengah orang tahu saya yang main singa ni sebagai seorang Melayu pakai tudung, dia suka kaitkan dengan agama. Kita kena sentiasa positif lah. Tak bolehlah nak sentiasa negatif, fikir-fikir yang tak elok lah. Cuma kita kena support sesama sendiri. Siapa sangka kehebatan enam beradik ini mampu membawa mereka ke satu tahap yang lebih tinggi. Bersama pasukan Persatuan Kebudayaan dan Sukan Mehiu Pulau Pinang, mereka berjaya memenangi pertandingan dan sekaligus mengharumkan nama negara sehingga ke peringkat antarabangsa. Sebenarnya kita tidak menghadapi sebarang kesusahan untuk mengajar Siti sebab untuk kes Siti mereka tahu bahasa Cina. Kalau yang kaum lain pun kita boleh, kalau mereka tidak tahu bahasa Cina pun kita boleh berkomunikasi untuk menggunakan bahasa Melayu lah. So memang tidak akan kesusahan apabila ajar kaum lain atau bangsa lain. Pandangan saya sama saja lah. Tapi Siti boleh cakap Mandarin lah. Jadi kita boleh cakap dengan Chinese pun boleh, Melayu pun boleh macam ni. So saya berasa okey lah. Tak susah nak partner dengan dia. Sampai sekarang sudah 6 tahun lah kita partner pergi pertandingan. Kita ada serasa... Oh macam tu je.
Pertama kali mencuba bermain alat muzik ini memang mencabarkan. Banyak perkara yang perlu dipelajari dan diambil kira dalam satu-satu masa. Dari segi masa, rentak lagu dan gerak tari. Bukan sekadar bermain muzik sahaja. Mereka mengambil masa lebih kurang 1 hingga 3 tahun untuk pastikan setiap daripada mereka cukup mahir untuk mengadakan persembahan. Jom kita tengok. Saya memang sangat gembira sebab budaya saya disukai oleh bangsa lain. Dan untuk zaman masa ini, sebenarnya tarian singa dia sudah mula dikategori sebagai satu sukan budaya, bukan lagi budaya saja. So untuk sukan memang kita tidak kira apa-apa kaum atau bangsa. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Semangat dan iltizam 6 beradik ini dalam mempelajari serta menguasai warisan budaya kaum lain wajar menjadi inspirasi buat seluruh masyarakat berbilang bangsa di Malaysia, terutamanya golongan milenial. 恭喜发财，祝大家新年快乐，旺啊，恩啊，快乐！恭喜发财，祝大家新年快乐，万事如意。恭喜发财，汉巴拉来。恭喜发财，黑啊，红啊，花啊！ Awan bertali di petang hari, bertiup lembut angin di sawah. Murah rezeki, ampau diberi. Yisang disambut, eratkan ukhuwah. Kongsi facai kepada yang menyambutnya. Semoga lembaran baru ini bakal membawa tuah, kebahagiaan dan menjadi tahun terbaik buat semua. Bagi anda yang sedang bercuti pula, jangan lupa manfaatkan masa yang terluang bagi mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga dan jiran tetangga. Baiklah, Nona sudah pun sampai ke penghujung siaran. Terima kasih sekali lagi kepada restoran Rasanya Steamboat Pavilion Elite kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan